Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Dr. Suraya dan sahabat-sahabat semua. Saya Muhammad Hilmi bin Zaini BB17110082 daripada Kepulauan 2. Hari ini kami Kepulauan 2 akan membentangkan tentang tajuk hijab dan cabaran yang dihadapi oleh wanita muslim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan yang lain. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan hijab dan cabaran yang dihadapi oleh wanita muslim. Hijab dari segi bahasa iaitu benda yang menutupi sesuatu benda. Ia adalah kata terbitan iaitu kata akar daripada hajabah. Ia juga membawa maksud untuk tutup, untuk menutupi dan juga tudung yang untuk melindungi. Hijab juga adalah tuntutan yang wajib bagi wanita muslim. Ia melindungi aurat daripada seseorang yang bukan mahramnya. Islamofobia juga adalah ketakutan dan kebencian serta prejudis. Ia juga dikaitkan dengan geopolitik. Apa yang bermaksud dengan Islamofobia? Islamofobia memberi gangguan secara lisan, fizikal, perasaan yang dilakukan terhadap umat Islam. Ia juga melibatkan diskriminasi, pekerjaan, gangguan dan memberi gangguan terhadap ibadat yang dilakukan oleh umat Islam. Hal ini kerana bagi mereka perbualan, perbuatan dan juga mereka bersembahyang jemaah di masjid, mereka menganggap umat Islam melakukan satu kumpulan yang untuk menjatuhkan orang barat. Seterusnya, masih ada lagi masyarakat yang non-muslim memandang rendah terhadap wanita berhijab. Bagi mereka, persepsi mereka terhadap tudung itu dianggap sebagai penindasan. Bagi mereka juga, wanita bertudung hanyalah sekadar dipaksa dan memaksa untuk memakainya, bukan sekadar dari hati yang ikhlas. Seterusnya ialah pandangan dan salah faham yang berlaku dalam masyarakat terhadap wanita berhijab. Bagi mereka, wanita yang berhijab disebabkan terpaksa dan dipaksa. Mereka tidak tahu akan berhijab merupakan satu tuntutan yang wajib terhadap wanita muslim, dan mereka masih menganggap hijab dan memakai hijab itu merupakan paksaan dan bukan sesuatu yang wajib. Seterusnya ialah bagi membuka minda orang luar terhadap wanita muslim yang berhijab dan juga wanita yang berhijab. Mereka melakukan kempen World Hijab Day yang memberi harapan bahawa masyarakat akan menerima wanita berhijab dengan sebaiknya, tanpa memandang serong, tanpa memandang negatif terhadap mereka yang mengenakan hijab. Mereka juga ingin mengubah spekulasi dan stigma terhadap wanita bertudung, kerana ia melibatkan dan ia akan mewujudkan pelbagai diskriminasi yang boleh menjatuhkan imej seorang wanita muslim ataupun seorang wanita yang berhijab. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Medium Suraya dan kawan-kawan yang lain. Nama saya Salina binti Pasiruin. Nasyik nombor BB19110290. Okay, hari ini saya akan terangkan secara terperinci mengenai apa itu hijab. Okay, dalam Al-Quran, perkataan hijab ni berlaku secara kiasan ataupun tirai yang mana dapat membezakan wanita muslim dan juga dengan individu yang lain.
Okey, maksud hijab di sini ialah tirai, tabir, melindung ataupun menutup aurat wanita, khususnya kepada wanita Muslim. Dan hukumnya ialah wajib, seperti mana yang kita dapat ketahui, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, khususnya kepada wanita Muslim, untuk menutup aurat mereka bila berhadapan dengan lelaki ataupun di tempat umum. So di sini kita dapat ketahui hukum gunakan hijab tu ialah wajib, dan pakaian apapun yang digunakan oleh wanita perlulah sesuai dengan norma kesopanan dalam Islam. Okey, seterusnya kita juga perlu mengetahui istilah asli yang digunakan dalam Al-Quran, iaitu berkaitan hijab, iaitu hijab merujuk kepada khimar dalam Al-Quran yang mempunyai sama maksud dengan hijab, iaitu menutup dan melindung. Okey, yang menariknya juga dalam Al-Quran, dia tidak menyentuh kepada kewajipan tu, dia tidak menyentuh kepada wanita juga, tapi dia menyentuh kepada lelaki juga. So Allah memerintahkan kepada lelaki untuk menundukkan pandangan mereka bila berhadapan dengan wanita, dan juga tidak bersikap tegas kepada mereka. Dan barulah Allah memerintahkan wanita untuk menutup aurat mereka bila berhadapan dengan lelaki. So apa yang kita dapat fahamkan di sini, kewajipan ataupun tanggungjawab tu dia tidak terletak kepada wanita saja, dan dia juga terletak kepada lelaki. Dan kepentingan hijab ni, seperti mana yang kita dapat lihat, dia dapat menunjukkan ketaatan kita, kepatuhan kita, kepercayaan kita kepada agama kita tu. Macam mana kita menjaga nama baik tu, nama agama kita, seperti mana kita dapat menjaga diri kita. So di situ maksudnya kita dapat tahu ataupun kita dapat melihat hijab ni dia boleh menjadi penghalang kepada gangguan negatif ataupun yang boleh menyebabkan kecederaan ataupun bersikap tidak adil. So di sini kita dapat lihat macam negara luar, mereka pakaian yang mereka gunakan boleh mengundang dengan gejala yang tidak bagus. So dengan berhijab ni kita boleh menutup ataupun melindung sikap ataupun kepribadian kita kepada. Antara cabaran yang dihadapi oleh wanita Muslim yang memakai tudung, yang pertama adalah diskriminasi pekerjaan. Diskriminasi pekerjaan ialah layanan yang tidak adil terhadap individu oleh majikan ataupun syarikat. Diskriminasi pekerjaan ini telah berlaku hampir di seluruh dunia, termasuklah di Malaysia. Walaupun Malaysia ini sebuah negara majoriti umat Islam, tetapi diskriminasi pekerjaan terhadap wanita Muslim masih berlaku. Antara contoh diskriminasi pekerjaan terhadap wanita Muslim ialah larangan memakai tudung di tempat kerja. Hasil siasatan yang dibuat oleh Kementerian Sumber Manusia pada November 2017, 13 daripada 74 buah hotel bertaraf 4 ataupun 5 bintang masih lagi mengamalkan polisi larangan bertudung. Ini kerana mereka ingin menjaga produktiviti perniagaan mereka. Selain daripada itu, mereka juga mendakwa bahawa polisi larangan memakai tudung ini adalah sebahagian daripada polisi antarabangsa. Seterusnya, antara bentuk diskriminasi pekerjaan terhadap wanita Muslim ialah pengambilan pekerja dan pembayaran gaji. Melalui satu kajian yang dibuat oleh Panahi pada tahun 2017, menyatakan majikan bukan Islam lebih cenderung mengambil pekerja bukan Islam daripada mengambil pekerja Islam. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan diskriminasi pekerjaan ini berlaku. Antaranya, yang pertama, kecenderungan seseorang itu kepada individu tersebut. Sebagai satu contoh, majikan bukan Islam lebih cenderung mengambil pekerja bukan Islam daripada mengambil pekerja Islam. Faktor ini memberi pengaruh dari segi pembayaran gaji dan pengambilan pekerja. Faktor yang kedua ialah persepsi negatif terhadap penganut Islam. Peristiwa pelanggaran jet pejuang ke atas bangunan Pusat Dagangan Dunia pada 9 hari bulan 11 2001 ataupun dikenali sebagai tragedi 9/11 telah meningkatkan sentimen Islamfobia di seluruh dunia, termasuklah di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alwi-Zaihan bin Hamzah, nombor metrik BB 19161060 daripada kumpulan 2. Hari ini saya akan membahaskan mengenai hijab dan cabaran terhadap wanita Muslim dari segi diskriminasi media. Pada mulanya, kita akan membahaskan mengenai Islamofobia.
pemangkin utama yang digunakan oleh media barat, khususnya untuk menyebarkan kebencian terhadap Islam. Islamofobia dapat didefinisikan sebagai rasa takut, benci dan jijik terhadap agama Islam dan persepsi bahawa Islam mempunyai nilai yang rendah dan ideologi politik yang ganas. Sebagaimana Islam digeruni dan dibenci di dunia barat, khususnya wanita Muslim yang berhijab terkesan secara langsung dan kebiasaannya dikaitkan dengan kumpulan militan. Syarikat media utama di dunia seperti BBC, iaitu British Broadcasting Corporation, dan CNN, iaitu Cable News Network, sering memaparkan dan memberi gambaran yang buruk mengenai Islam, seperti mengaitkan insiden pengeboman dan penculikan yang dikaitkan dengan Islam. Dengan itu, wanita Islam turut menerima tempias dan dikaitkan, walaupun tidak semestinya mempunyai penglibatan. Diskriminasi media terhadap wanita Muslim yang berhijab dapat dilihat pada insiden-insiden yang berikut. Paparan berita di Perancis memaparkan poster wanita berhijab sejurus selepas serangan di Stadium Paris 2015 yang merakut nyawa 130 orang. Serangan ini dikaitkan dengan pengganas Daesh. Namun poster yang dipaparkan secara jelas memberikan tekanan yang sangat hebat kepada wanita Muslim yang berhijab yang tidak semestinya mempunyai penglibatan terhadap serangan tersebut. Yang kedua, wanita Muslim yang berhijab pertama daripada Amerika Syarikat memenangi pingat gangsa pada Sukan Olimpik Rio 2016 yang bernama Ibtihaj Muhammad. Seorang pengacara temu bual bernama Rush Limbaugh bertanya secara sinis, kenapa meraihkan wanita yang memakai sesuatu, yaitu hijab yang dipaksakan ke atasnya dan ditentukan oleh lelaki. 210257 akan membentangkan tajuk diskriminasi agama. Apakah itu diskriminasi agama? Kita tahu bahwa diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu. Diskriminasi juga boleh dibahagi kepada pelbagai aspek seperti negara, ras, agama, ideologi dan budaya. Dan dalam topik ini, saya akan membincangkan diskriminasi agama di bawah tajuk besar hijab dan cabaran berhijab. Apakah contoh diskriminasi agama? Bagi contoh terdekat, di negara kita sendiri Malaysia juga berlakunya diskriminasi agama. Sebagai contoh, bagi wanita berhijab yang bekerja dalam sektor di mana pekerjanya majoriti bukan dalam kalangan yang beragama Muslim, wanita yang berhijab ini pasti akan mempunyai rasa keterbatasan dalam mengekspresi hak mereka sebagai seorang Muslim akibat keadaan sekeliling yang menghalang mereka. Sebagai contoh, untuk sukar melakukan ataupun menunaikan solat, tiada tempat untuk menunaikan solat, dan juga terdapat juga beberapa sektor yang tidak membenarkan mereka memakai tudung sewaktu bekerja. Namun demikian, kita harus bersyukur kerana di Malaysia sendiri belum tercetusnya diskriminasi agama yang berat seperti di negara-negara barat, di mana wanita-wanita berhijab di negara barat mengalami trauma dengan layanan yang diberikan kepada mereka dan merasa fobia dengan diskriminasi agama yang keterlaluan di sana. Lalu apakah jalan penyelesaian dalam membendung masalah ini? Agensi wanita telah ditubuhkan bagi menjaga hak-hak asasi wanita, khususnya bagi wanita Muslim telah ditubuhkan di Malaysia khususnya. Selain itu, kempen-kempen kesedaran juga harus dilaksanakan bagi memberikan kesedaran kepada semua rakyat Malaysia akan pentingnya toleransi antara agama. Dan akhir sekali, kita harus menghapus sikap pilih kasih antara sesama, lebih-lebih lagi dalam sektor pekerjaan, di mana sektor-sektor yang memilih kasih antara wanita berhijab dan Hello everyone, I'm Zhang Shihang. Today I'm talking about Penban Yaring Gaji.
Firstly, the issue of which discrimination based on the gender differences other occurs in any industry. Thousands of studies have shown that women are paid less than men regardless of race and ethnic group. This format leads to discrimination against women, which in turn causes women to hold low-stakes jobs. Secondly, according to the National Employment Report, overall the average wage for women wearing hijab is lower and 1,239 ringgit, compared to the wage of male workers and 1,473 ringgit. This situation is different from other sectors such as agriculture, manufacturing, and finance, where the wage difference between the sexes is very large and 34.15%, 31.03%, and 24.83% respectively. Thirdly, scientific religious differences between women wearing the hijab and those in foreign countries can seem to be understood. This difference indirectly makes it difficult for women wearing the hijab to gain full rights and interests in the employment sector. Furthermore, differences in language also make it difficult for Muslim women to communicate with people in foreign countries such as Japan and Korea. According to this theory, workers' wages are determined by the productivity of their suits, and women are considered to have lower productivity than men because they are more focused on certain jobs and have lower human capital. That's all. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Safwan dan akan membentangkan kesimpulan berhijab. Kesimpulannya, hijab merupakan faktor penunjang kepada wajibnya menutup aurat. Sebagai contoh, seseorang itu wajib bertudung ketika keluar rumah atau berhadapan dengan lelaki ajnabi bagi seseorang perempuan. Menurut konsep pemakaian hijab yang sebenar adalah berlandaskan syarak, iaitu menutupi kepala ataupun rambut dari hujung rambut hingga paras dada tanpa mendedahkan perhiasan kaum wanita kepada tatapan umum, iaitu golongan lelaki ajnabi. Tujuan penutupan aurat ini adalah untuk memelihara maruah kaum wanita dari diceroboh oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Dan ia dapat membezakan antara muslim dan wanita bukan muslim. Sekian dari saya.